Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن شيخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الهجات. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال فإنه لا يهدينا إليهما سواك. وقنا اللهم سيء الأعمال وسيء النوايا فإنه لا يقينا منهما سواك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saudara pendengar, Ustaz Muhadir Syarudin, para pendengar Radio Hakim yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnia dapat kita menyambung perbincangan kita mengurusi surah Syuara ini. Pada pertemuan yang lalu sudah pun kita mempelajari tentang hakikat manusia ditimpa rasa kecewa. Ini terbukti dengan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang manusia akan menghadapi situasi-situasi yang menyebabkan perasaannya terganggu, ketenangannya tergugat. Maka sebagai manusia yang berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sewajarnya kita mencontohi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Doa yang paling ringkas, yang paling mudah, yang sudah pun kita pelajari bersama-sama, iaitu doa Nabi Yunus ketika berada dalam ikan Nun. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan dengan baca doa tersebut diikuti dengan doa yang lain, memohon kepada Allah agar diselamatkan kita lepas daripada ujian yang menimpa. Dan bayangkanlah hari-hari yang mendatang dengan penuh positif, dengan berfikir secara positif. Kerana hadis sahih mengajar kita, ana inda dhanni abdi bi. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan disenaraikan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis 40. Menduduki antara hadis yang penting tentang asas Islam, bahawa manusia perlulah berbaik sangka atas segala perkara yang berlaku. Dengan mencari penyelesaian, berbaik sangka, memanjatkan doa kepada Allah merupakan 3 step, 3 langkah petua yang penting untuk menghadapi satu kekecewaan, sesuatu kehampaan dalam hidup. Kerana dia merupakan satu sunatullah yang berlaku termasuk kepada para Nabi dan Rasul. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, demikian pula dalam pertemuan yang lalu kita sudah juga mempelajari tentang rahsia Allah mendahulukan satu perkataan di atas perkataan yang lain. Mendahulukan satu perkataan terhadap perkataan lain, ada rahsia di sebaliknya dan tidak berlaku secara kebetulan. Iaitulah seperti yang dirasionalkan oleh Al-Imam Al-Fakhrazi dalam kitab beliau yang namanya Tafsir Al-Kabir. Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan Al-Aziz di atas Ar-Rahim, nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa terhadap hamba-hambanya. Polisi yang semua kita beriman kepadanya menerusi ayat terakhir, 2 ayat terakhir yang disebut, disenaraikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-285, 286. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata-kata orang beriman itu apa dia? Ya Allah, kami dengar, kami taat. Pengampunan Engkau yang kami harapkan, ya Allah, dan kepada Engkau tempat kami dikembalikan. Dan ayat yang terakhir pula apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ayat ini sering kedengaran di majlis-majlis tahlil. Sebenarnya bukan setakat itu saja untuk diamalkan oleh kita. Dalam setengah keadaan bila seorang sakit kena al-ain al-hasidah, mata yang mempunyai unsur elemen bahaya, itu pun boleh kita bacakan ayat ini. InsyaAllah bila bertafsirkan surah Al-Baqarah nanti kita akan belajar satu hakikat dalam kehidupan, yang mana ayat-ayat ini berperanan besar untuk mengubati penyakit-penyakit yang menimpa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menyambung pada kali ini ayat 10 dan seterusnya dari surah Asy-Syu'ara.
surah antara surah yang panjang dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi fokus kepada realiti hidup pada waktu itu, di mana manusia sangat mengagumi golongan penyair. Golongan penyair menduduki tempat yang tinggi dalam masyarakat pada perspektif mereka, kerana mereka ini membantu untuk meninggikan sum'ah, meninggikan reputasi sesuatu kabilah, dalam masa yang sama merendah-rendahkan orang lain. Peranan penyair. Penyair bila membuat satu syair yang hebat, menceritakan keagungan seseorang, satu personality, menyebabkan syair tersebut digantung, ditulis dengan tulisan emas, tinta emas, digantungkan di Kaabah. Ditulis kali ini oleh Dr. Syauqi Dhaif dalam buku beliau Al-Asrul Jahili, dan ditulis juga oleh Dr. Nasiruddin Asad dalam buku beliau Masadir Asy-Syair Al-Jahili. Para pendengar dan hati dikasihi Allah sekalian, menceritakan episod yang seterusnya dari surah Asy-Syu'ara ini, iaitu perutusan Nabi Musa AS kepada bapa angkatnya, iaitu Fir'aun laknatullahi alaihi, dengan golongan-golongan penyokongnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin qauma fir'aun ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukadzibun ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكما مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu menyuruh Nabi Musa AS dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, iaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Berkata Musa, ya Allah, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakan aku. Dan kerananya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku, maka utuskanlah Jibril membawa wahyu kepada abangku Harun, dan aku berdosa kepada mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah firman, janganlah kamu takut. Maka pergilah kamu berdua membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguhnya kami bersamamu mendengar apa yang mereka katakan. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah oleh, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta dengan kami. Sadaqallahul Azim. Satu episod ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran tentang perutusan Nabi Ulul Azmi, seorang daripada Nabi Ulul Azmi, iaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama dengan abangnya Harun alaihissalatu wassalam. Nabi Musa dilahirkan pada tahun yang mana Fir'aun memerintahkan agar dibunuh anak-anak lelaki. Harun lahir sebelum itu, pada waktu itu tidak dikenakan perintah bunuh. Berkata Dr. Muhammad Malkawi dalam buku beliau tajuk Muqaranatul Adyan, menceritakan tentang hakikat yang berlaku. Fir'aun bermimpi melihat Arasy terbakar, lalu mendatangi tok-tok nujum pada waktu itu untuk mentafsirkan mimpi yang menakutkan itu. Maka akhirnya dikatakan kepadanya, eloklah dibunuh anak-anak lelaki Bani Israel, kerana mereka akan mendatangkan kesusahan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mengambil keputusan untuk membunuh anak-anak lelaki 1 tahun, menghidupkannya pada tahun yang berikutnya, dan perkara ini berlaku berterusan. Tiba-tiba takdir Allah SWT, lahir Harun daripada ibunya, dari ibu dan ayah yang sama pada 1 tahun, dan kemudian lahir Nabi Musa pada tahun berikutnya, yang mana dikenakan hukuman bunuh tersebut. Lalu berlakulah dengan kehendak Allah ilham yang diberikan kepada ibu ini untuk melepaskannya dalam bakul menerusi sungai Nil, dan peristiwa yang semua kita memakluminya. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di sini Allah Subhanahu Wa Taala membawakan kepada kita episod Allah telah pun melantik Nabi Musa menjadi utusannya. Pemilihan tersebut disebut dalam surah Al-Qasas. Artinya Al-Quran ini perlu kita fahami secara holistik. Kita memahami secara keseluruhan. Dibaca di sini, ayat di sini mentafsirkan ayat yang juga surah yang lain. Kadang-kadang dalam satu surah yang sama, kadang-kadang dalam surah-surah yang lain. Maka bila kita melihat apa yang Allah sebut di sini, merupakan satu perkara yang telah berlaku sebelum itu, iaitu pemilihannya. Dalam surah Al-Qasas, jika kita imbau
satu surah yang akan kita bacakan bersama-sama dalam juz ke-21 selepas ini, mengisahkan tentang Nabi Musa melarikan diri selepas tersilap membunuh seorang dari kalangan Qibti. Perkara ini disebut dalam surah Al-Qasas ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dakhala al-Madinah ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwi fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwi fawakazahu Musa faqada alayhi qala hadha min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Maksudnya ketika Nabi Musa berada di satu pesisiran lorong dalam bandar di kota Mesir ini, tiba-tiba dia melihat dua orang sedang bergasak, bertumbuk, bergaduh. Seorang dari kalangan golongan kaumnya, bangsanya, dan seorang lagi dari kalangan musuhnya. Musuh yang maksudkan di sini bangsa Firaun. Ada dua bangsa yang hidup di Mesir pada waktu itu. Kemudian yang terdiri pada bangsa ini mengenali Musa sebagai orang dari kalangan bangsanya, minta tolong kepada Musa. Nabi Musa ni Allah beri satu kekuatan kepadanya yang luar biasa. Lalu Nabi Musa telah datang untuk memberi pertolongan kepadanya. Lalu ditinjunya seorang yang bukan dari golongan itu, seorang dari bangsa Firaun itu. Di sini timbul dua persoalan. Yang pertama, Nabi Musa ni meninju orang. Yang kedua, iaitulah Nabi Musa ni boleh kenal pula dia dari keturunan yang satu lagi yang menjadi musuhnya, dipukul. Perkara ini dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti. Yang pertama, tentang meninju ini berlaku secara tidak sengaja. Dan Nabi Musa sebenarnya belum dilantik menjadi Nabi. Artinya belum dilantik menjadi Nabi, belum disyariatkan sebarang perkara di atasnya. Dan segala perkara yang berlaku sebagai satu kesalahan diampunkan oleh Allah kerana belum ada syariat pada waktu itu. Maka para pendengar rahmati dan dikasihi Allah sekalian, perkara ini dibincangkan panjang lebar oleh para ulama mufassirin, tetapi yang saya pilih merupakan satu zubdah intisari kepada perbincangan tersebut. Yang kedua, iaitu Nabi Musa dapat mengenali di kalangan dua orang itu mana yang merupakan kaumnya, kerana dari sudut bangsa pun dapat dibezakan, dari sudut kulit, dari sudut mata, dari sudut hidung dan sebagainya, tentu ada perbezaan. Maka Nabi Musa menokong, membantu dari kalangan seorang dari kalangan kaum itu. Para pendengar rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian Nabi Musa merasa bersalah di atas kesilapan tersebut, melarikan diri ke Madian dan duduk di sana selama 10 tahun. Berkata Abu Bakar Al-Ukbari dalam buku beliau bertajuk Al-Kulliyat. Al-Kulliyat merupakan satu mu'jam, satu kamus yang menghimpunkan gambaran tentang perkataan-perkataan dalam Quran, nama-nama yang disebut dalam Quran, kisah-kisah, tempat-tempat dan sebagainya. Al-Ukbari mengatakan bahawa Nabi Musa ini umurnya 120 tahun. Panjang umur Nabi Musa. 30 tahun duduknya daripada dia baby, daripada dia bayi di rumah Firaun dan ibu angkatnya yang sangat sayang kepadanya, namanya Asia, yang dikatakan oleh Allah akan menduduki syurga, antara perempuan yang paling baik. Disebut dalam hadis, khairu nisa'il alamin arba'. 4 orang perempuan yang paling baik dalam dunia ada 4. Seorang daripadanya Asia, zaujatu Fir'aun, Asia isteri Fir'aun. Maka Nabi Musa AS duduk di rumah bapa dan ibu angkatnya dengan takdir Allah selama 30 tahun. Kemudian dia keluar untuk melarikan diri kerana takut kesilapan yang dilakukannya itu membunuh, meninju seorang. Wakaza ini memang kalau kita lihat dalam kamus maknanya menumbuk. Menumbuk ni kalau kita mudahkan disebut meninju lah. Ini satu terjemahan yang dipakai oleh panel daripada Indonesia. Maka Nabi Musa telah melarikan diri duduk di Madian selama 10 tahun. 30 campur 10 jadi 40. Kemudian pada usia 40 tahun itu Allah lantik menjadi Nabi, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa pun disuruh balik untuk berdakwah kepada ayah angkat dan ibu angkatnya dan juga semua orang-orang yang duduk di Mesir dan membawa keluar Bani Israel. Maka Nabi Musa pun menjalankan misi tersebut selama 30 tahun. Sekarang berapa? Para pendengar rahmati yang dikasihi Allah sekalian, kita jumlahkan 30 campur 10, 40. 40 campur 30 jadi 30 tahun berdakwah kepada Nabi Musa ni berdakwah dengan abangnya Harun, berdakwah kepada Firaun selama 30 tahun. 30 tahun. Kemudian selepas Firaun ditenggelamkan, disebut oleh Allah dalam surah Yunus ayat ke-90 itu, habis dah cerita Firaun, Nabi Musa masih hidup lagi selama 50 tahun. Ini satu pandangan dikemukakan oleh Abu Bakar Al-Ukbari dalam buku beliau bertajuk Al-Kulliyat. Artinya 30 campur 10, 40. Campur dengan 30 waktu berdakwah,
jadi 70 campur 50 tahun selepas hidup, selepas kematian Fir'aun itu jadi 120 tahun. Dan 40 tahun yang terakhir itu daripada 50 itu, selepas kematian Fir'aun laknatullah alaihi, Musa berada bersama dengan Bani Israel di semenanjung Sinai. Kalau kita pergi ke bumi Mesir, kita akan berziarah ke sebuah tempat namanya semenanjung Sinai, tempat yang pernah dirampas oleh orang Yahudi atas dakwaan tempat itu merupakan tempat yang Nabi Musa bawa datuk nenek moyang mereka terdahulu untuk menjadi negara mereka. Tempat ini tempat yang berziarah para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kalau ada peluang, ada kesempatan berziarah ke bumi para Nabi ini, mudah-mudahan kefahaman kita kepada ayat Quran membantu kita untuk menghayati semua keadaan yang kita lalui itu. Seterusnya, apabila kita melihat ayat ini, ternyata ayat ini merupakan antara ayat yang awal diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu tersebut kepada Nabi Musa ketika berkuasanya pelantikan tersebut. Maknanya mungkin dalam tahun pertama atau tahun kedua selepas Nabi Musa dipilih menjadi Nabi, ayat ini diturunkan kepadanya. Kerana terbukti di sini Allah memberikan guideline yang awal. Apa antaranya garis panduan? Allah sebut, wahai Musa, pergilah kamu jumpa dengan Fir'aun. Pergi jumpa Fir'aun untuk mengajak mereka bertakwa kepadaku. Dalam ayat ke-11, qauma Fir'aun ala yattaqun. Datangilah kamu Fir'aun dan ikut-ikutnya, mengapa mereka tak nak beriman dan takwa kepadaku? Maka Nabi Musa jawab, qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Ya Allah, aku ni malu ya Allah nak kembali pada mereka. Kenapa? Kerana mereka akan mendustakan aku. Kenapa mendustakan aku? Kerana aku ada kes dengan mereka. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan bincangkan bagaimana Nabi Musa ni sayang kepada abangnya bernama Harun. Dan disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, antara doa yang paling hebat ialah doa seorang adik untuk abangnya. Kenapa doa tersebut hebat? Nabi Musa tidak mahu dia seorang saja menjadi Nabi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, lantiklah abang aku Harun untuk menjadi Nabi bersama-sama denganku. Allah, hebatnya doa ini. Kita wajar memahami doa dalam konteks yang luas. Kita harus menyayangi orang keliling kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita. Menceritakan tentang doa ini untuk kita menutup episod yang sedang kita bincangkan ini. Teringat kepada satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Iaitulah pada waktu itu Nabi menghantar Sayyidina Umar untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka kata Nabi kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, ya akhi, la tansana bidu'a itu. Wahai Umar, saudaraku, janganlah lupa mendoakan untuk kami. Sayyidina Umar mendengar kenyataan ini keluar daripada mulut Nabi, gembira bukan kepalang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, Allah, siapalah aku ni nak doakan untuk Nabi. Tetapi nak mengajar, mensyariatkan kepada kita kepentingan untuk kita mengatakan perkara yang sama kepada kawan-kawan kita. Jumpa dengan dia, saya sekarang ada masalah sedikit-sedikit saja, tolong doakan. Maknanya dia merupakan satu syariat yang besar. Allah SWT ajar di sini secara tidak langsung, mengajar kita untuk berfikir selalu secara positif. Minta orang keliling kita bantu doakan kita. Antara doa yang paling makbul di sisi Allah menurut hadis sahih, doa da'watul akh di zahril ghaib. Doa seseorang buat kita ketika berada jauh daripada kita, yang mana kita sendiri pun tak tahu dia doakan kita. Maka saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan lanjutkan apakah yang istimewanya doa Nabi Musa buat abangnya Harun, dan kewajaran untuk kita mengamalkan perkara yang sama dalam hidup, saling doa mendoakan antara satu sama lain. Ditulis oleh Dr. Muhammad Fadilah Kansah tentang karenah anak-anak menyebut antara perkara yang malang sekali oleh umat Islam, mereka lupa kepada senjata utama mereka, iaitu doa mendoakan antara satu sama lain. Dibuat satu kajian analisis menunjukkan tak sampai 3% pun daripada orang Islam mendoakan untuk orang lain. Mudah-mudahan kita dapat memahami hakikat doa yang sebenar-benarnya dalam pertemuan akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.